Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam fi'il. Pertama, walaupun dia kata macam-macam fi'il, tapi sebenarnya fi'il itu cuma terbagi kepada 4 sahaja. 4 saja. Jadi yang pertama hari ini dengan izin Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok fi'il yang pertama yang kita wajib belajar kerana fi'il ni terlalu banyak di dalam Al-Quran. Ya, disebut fi'lun madin. Disebut. Okey, yang pertama kita masuk kepada fi'il madhi. Ya. Fi'lun madhi. Okey gitu. Ya, fi'lun madhi. Apa maksud fi'lun madhi? Fi'lun madhi artinya perbuatan yang telah berlaku ataupun telah lepas. Ya, jadi semua perbuatan yang telah lepas disebut fi'lun. Fi'lun artinya kata kerja, madin yang lepas ataupun yang telah berlaku. Saya ulang semula. Ma makna fi'lun? Fi'lun bermakna kata kerja. Madin yang lepas ataupun yang telah berlaku. Okey, jadi bila kita sebut fi'il madhi ataupun fi'lun madin, tasrifnya ada 4. Kita masuk terus fi'il madhi ya. Kita masuk terus fi'il madhi. Bila kita sebut fi'il madhi ni kita kena cekap. Kena cekap apa? Kena cekap, kena faham betul-betul. Ya, fi'il madhi ni dia akan pecah balik. Yang pertama al-ghaib. Ya, al-ghaibu. Apa maksud? Kita pun dah cakap selalu cakap Melayu, kita sebut dah ghaib dah. Ghaib ni maknanya tak nampak. Benda yang tak nampak. Jadi kalau dalam bahasa Arab kita sebut al-ghaib, dalam bahasa Malaysia kita sebut kata ganti nama yang ketiga. Ya, al-ghaib ni kata ganti nama yang ketiga. Kemudian yang kedua, bila masuk fi'il ni kita kena tahu yang kedua al-mukhatab. Al-mukhatab. Ni yang kedua. Apa maksud al-mukhatab? Iaitu kata ganti nama kedua. Yang ketiga kita sebut, boleh nampak ke tulisan ni? Boleh. Okey. Yang ketiga kita kena mahir al-mutakallimu. Al-mutakallimu. Okay, saya ulang pelan-pelan. Yang pertama kita sebut al-ghaib. Al-ghaib kata ganti nama yang ketiga. Al-mukhatab ya, bukan ha. Al-mukhatab kata ganti nama yang kedua. Al-mutakallimu kata ganti nama yang pertama. Saya ulang balik. Al-ghaib kata ganti nama yang ketiga. Al-mukhatab kata ganti nama yang kedua. Al-mutakallim kata ganti nama yang pertama. Okey, ada nak tanya? Saya nak sebut ni, saya nak bagi tahu bila kita masuk pada fi'il, kita kena tahu tiga kalimah ni kena faham. 3 kalimah ni kena faham dulu. Ya, 3 kalimah ni kena faham sungguh-sungguh. Ya. Al-ghaib kata ganti nama ketiga. Al-mukhatab kata ganti nama kedua. Al-mutakallim kata ganti nama yang pertama. Al-ghaib ini kata ganti nama ketiga. Pecahan dia ada berapa? Pecahan dia ada 6. Ya, saya tulis dalam bentuk bahasa Arab ya. 6 dalam bahasa Arab macam ni. Ya, ini 6. Ya. Yang ni pun ada 6. Yang ini ada 2. Okey. 6, 6, 2.
6, 6, 2. Jangan ambil nombor. Ya. Al-ghaib pecahan dia ada 6. Al-mukhatab pecahan dia ada 6. Al-mutakallim pecahan dia ada 2. Jadi 6 campur 6 12. 12 campur 2 ada 14. Jadi untuk kita mahir fi'il madhi, tasrifnya terbahagi kepada berapa? 3. Ya, 6, 6, 2. Jadi jumlah semua ialah 14. Ya, ini adalah tulisan Arab 14. Okey, dah. Setakat ini yang boleh dapat dulu. Al-ghaib pecahan tasrifnya ada 6. Al-mukhatab pecahannya ada 6. Al-mutakallim pecahannya ada 2. Jadi bila kita bincang fi'il, dia punya tasrif untuk fi'il madhi ada 14. Ya, tasrif dia ada berapa? 14. Okey, sekarang dah dapat 14, kena pecah lagi. Ya. Okey, sekarang saya pecah lagi. Daripada 6 ni kena tahu 6 pecah kepada 2. Ya, 6 pecah kepada 2. Ya. 6 ni pecah kepada 2, apa dia 2 tu? Ya, iaitu muzakkar dan muannas. Jadi 6 ni pecah kepada 2 jadi 3, betul kan? 6 bagi 2 berapa? 3 kan? Jadi 3 tu yang 6 tadi pecah kepada 2, yang pertama muzakkar, yang kedua muannas. Tulis kalau nanti tak betul-betul mahir ni susah nak catch up, susah nak dapat. Ya. 6 ni pecah pula terbagi pecah kepada 2. Apa dia 2? Iaitu pertama muzakkar. Al-muzakkar. Ya, al-muzakkar. Ya, kalau tak nampak saya tulis besar sikit. Ya, al-ghaib ni ada 6. Daripada 6 pecah kepada 2. 2 tu apa? Yang pertama, ya, yang pertama dia tulis kat sini lah. Al-muzakkar. Apa maksud al-muzakkar? Lelaki. Ada lelaki, ada perempuan. Okey, yang kedua pecahan dia al-muannas. Apa maksud al-muannas? Perempuan. Jadi yang dipecah kepada 2 tu muzakkar dan muannas. Kemudian daripada muzakkar ini ada 3 pula. Ada berapa? 3. Bantu kalau pandai bahasa Arab, pandai matematik, dia main pecahan. 3. Saya tulis besar-besar lah. Sekian kecil. Nampak. Pecah pada berapa? 3. 3 tu apa benda? Yang pertama mufrad. Apa maksud mufrad? 1. Yang kedua musanna. Yang ketiga jamun ataupun jamak. Ya, mufrad, musanna, jamak. Jadi 3 untuk lelaki, 3 untuk perempuan. 3 campur 3 jadi 6. Itulah yang disebut 6. Okay, sekali lagi saya ulang. Al-ghaib artinya kata ganti nama ketiga. Ya, kata ganti nama ketiga. Jadi kata ganti nama ketiga ni ada berapa tasrif? Ada 6. Bukan 7 ya. Ini bukan 7. Ini tulisan Arab. Ya, ada nampak 7 pun. Ini bukan 7. Ini 6. 6 tulisan Arab. Okey, boleh. Daripada 6 ni
dia pecah kepada dua. Apa dua? Yang pertama muzakkar, yang kedua muannas. Kemudian muzakkar ni pula dia bahagi tiga. Apa dia tiga? Mufrad, musanna, jamak. Dah. Salin tu dulu, nanti saya bagi lagi. Dah? Okey. Kalau mufrad kita sebut huwa. Kita sebut apa? Huwa. Kalau musanna kita sebut Huma. Iya. huma. Kalau jamak kita sebut tak payah jalan dah pandai semua. Sekali lagi. Mufrad dia jadi huwa. Musanna dia jadi huma. Jamak dia jadi hum. Ingat betul-betul ni. Al-ghaib, bila disebut al-ghaib, tasrif dia ada enam. Ya? Jadi 6 tu apa dia? Yang pertama huwa. Yang kedua huma. Yang ketiga hum. Apa dia huwa? Dia seorang lelaki. Kena jelas, kena faham. Huwa dia seorang lelaki. Huma mereka berdua. Boleh kedua-dua lelaki atau kedua-dua perempuan atau satu lelaki, satu perempuan. Okey. Mereka semua. Tolong ingat kalimah yang saya sebut. Huwa dia. Huma mereka berdua. Hum mereka semua. Kalimah ini bila kita tarjim, bila kita terjemah kepada Melayu kepada Melayu, kena dengar betul-betul. Ini kita sebut dia. Ini kita sebut mereka berdua. Ini kita sebut mereka semua. Dia tidak terlibat dengan kalimah kamu. Dia tidak terlibat dengan kalimah kamu. Sebab ini ghaib. Ghaib artinya tak nampak. Orang tu tak ada. Bila orang tak ada, kita sebut dia. Mereka. Okay. Saya ulang sampai faham. Ya. Al-ghaib, pecahan tasrif ada enam. Ya, 6 dipecah kepada dua, iaitu muzakkar dan muannas. Kemudian muzakkar ini pula pecahannya ada tiga, iaitu mufrad untuk bilangan 1, musanna bilangan 2, jamak bilangan ramai. Jadi mufrad dirujuk kepada domir huwa. Mana domir? Kata ganti nama. Domir artinya kata ganti nama. Okey, untuk kata ganti nama yang pertama disebut dengan huwa. Kata ganti nama yang kedua disebut dengan huma. Kata ganti nama ketiga disebut dengan ya, Kak Rahimah duduk atas kursi. Okey. Boleh faham tak apa maksud huwa? Boleh. Seorang lelaki. Dia seorang lelaki. Huma mereka berdua. Ingat kalimah dua. Mereka berdua. Mereka semua. Okey, mereka semua ni
boleh guna untuk semua lelaki atau lelaki campur perempuan. Okey. Sekarang 3 tu apa dia? Huwa, huma, hum. Jelas? Dapat? Okey. Kalau dah dapat, saya tukar kepada mu'annas. Ya, saya tukar kepada mu'annas. Sekarang saya tukar kepada mu'annas. Sama juga. Ya. Ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama mufradnya disebut dengan hiya. Yang kedua sama disebut dengan huma. Yang ketiga jamak disebut hunna. Okey, sekarang jangan tidur, jangan mimpi, jangan hayal, jangan ingat yang lain. Kita pecah kepada bahagian yang kedua, iaitu mu'annas. Mana mu'annas? Perempuan. Ya, jadi kata ganti nama yang pertama, domer yang pertama yang disebut 3 tadi. Ya, mu'annas pun ada 3 kan? Yang pertama kita sebut hiya. Dia seorang perempuan. Yang kedua huma. Mereka berdua perempuan. Yang ketiga hunna. Mereka semua perempuan. Ada beza hunna dengan hum. Kalau hunna, dia tak boleh ada seorang lelaki pun. Ya, bila kita sebut hunna, tak boleh ada seorang lelaki pun. Kalau ada seorang lelaki, kita guna domer Ada 100 orang, 99 perempuan, 1 lelaki. Nak guna hunna ke hum? Hum. Ya, macam kita solat. Ada seorang lelaki, boleh tak orang perempuan jadi imam? Tak boleh. Tak boleh. Ya. Jadi bila ada lelaki jangan guna domer hunna. Guna domer hum. Bila semua perempuan barulah guna domer hunna. Sekali lagi. Dia seorang perempuan. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka semua perempuan. Ya? Okey, sementara tu saya nak cakap jugalah. Terima kasih banyak-banyak pada Tuan Haji. Jadi yang Tuan Haji suruh bayar yuran tu bukan Tuan Haji yang ambil. Nampak? Dia belikannya whiteboard digital siap dengan one set, full set. Cumanya saya tak mahir nak guna lagi. Ya, biasalah tu. Nantilah lama-lama nanti mahir. Adalah domir. Domir artinya kata ganti nama. Jadi dalam bahasa Arab ni dia terlalu spesifik. Ya, terlalu spesifik. Kalau lelaki untuk lelaki, kalau perempuan untuk perempuan. Kalau berdua untuk berdua, kalau ramai untuk ramai. Ya, jadi sebab tu dia ada pembahagian. Ya, jadi hari ini tolong ingat bila kita sebut fi'il madhi, dia berarti ya, yang pertama kena ingat al-ghaib. Apa maksud al-ghaib? Kata ganti nama ketiga. Jadi kata ganti nama ketiga tasrifnya ada berapa? 6. 6. Okey, daripada 6 dia pecah kepada berapa? 2. Apa dia 2 tu? Muzakkar wa muannas. Daripada yang kita dah dapat muzakkar tadi, pecahan ada berapa? 3. Apa dia 3 tu? Wa huma hum. Okey, alhamdulillah. Kemudian muannas pecahan dia tasrif dia ada berapa? 3. Apa dia 3 tu? Wa Apa lagi?
Yahuma kunna. Okey, hari ini kita dah dapat tasrif untuk fi'il madhi kata ganti nama ketiga. Jadi formula dia apa dia? 6, 2, 3. 6, 2, 3. Jangan ambil nombor sudah. Okey. 6 dia punya tasrif, 2 dia punya pecahan muzakkar wa muannas, kemudian 3 tu 3 wa huma hum ya huma hun. Okey, sekarang dah dapat yang tu, saya masuk kepada kalimah dia. Ya, saya masuk pada kalimah dia. Okey, hal fahimtum semua yang saya sebut ni, adakah semua dah faham jelas? Yes. Tuan Haji jelas tak? Semua jelas? Jelas. Alhamdulillah. Okey, saya tak nak seorang pun tak jelas sebab bila saya masuk kepada dia punya tasrif, fi'il saya tak nak semua ni dah faham. Ya? Okey, sekarang saya masuk kepada fi'il madhi. Okey, yang pertama ingat wazan. Ni sekarang kena ingat apa pula? Wazan. Apa maksud wazan? Wazanun. Yes. Wazan artinya timbangan. Apa maksud wazan? Wazan artinya timbangan. Timbangan itu diukur pada apa? Baris. Baris. Okay, sekarang tengok wazan dia. Fi'il madhi. Wazan dia yang pertama dengan kalimah fa'ala. Okey? Fa'ala. Ini wazan yang pertama. Dan ain ini tidak kekal dengan baris atas. Ain itu tidak kekal dengan baris atas. Okey. Yang kedua, nanti kita akan jumpa fa'ila. Ya, ainnya baris mana ni? Baris bawah. Ain baris bawah. Fa'ila. Yang ketiga, Uila. fa'ula. Ya. Jadi tengok betul-betul wazan fi'il madhi pada huruf ain tidak kekal selama-lamanya baris atas. Ada yang fa'ala, ada yang fa'ila, ada yang fa'ula. Okey. Jadi huruf pertama kekal baris atas, huruf terakhir kekal baris atas, huruf di tengah boleh berubah. Ya? Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ini wazan fi'il madhi. Ya? Okey, saya ambil contoh lain supaya bila jumpa Al-Quran kenal. Ya? Kenal. Kalimah yang pertama fa'ala. Saya ambil wazan baris atas 3-3. 3-3 baris apa ni? Baris atas. Kita jumpa dalam Al-Quran. Kalimah yang 3-3 baris atas. Wazan kalimah madhi. Contoh, jumpa tak dalam Al-Quran kafarah? Jumpa tak kafarah? Jumpa. Jumpa tak jalasa? Ada. Jalasa duduk. Okey. Kafarah dia telah engkar. Jalasa dia telah Duduk. banyak lagi lah, macam-macam lagi. Okey, sekarang tadi kita dah belajar domir kan? Tadi kita dah belajar domir wa kan? Jadi sekarang tengok betul-betul. Fa'ala. 3-3 berbaris. 3-3 berbaris. Jadi fa'ala, dalam kalimah fa'ala ini ada domir. Ikut dulu.
sebut dulu. Domir mustatir. Domir Apa maksud mustatir. domir mustatir? Domir yang tersembunyi. Senang cakap Melayu, kata ganti nama tak nampak. Ada nampak kata nama Huwa di sini? Tak nampak. Tak nampak itulah yang kita sebut mustatir. Tersembunyi. Walaupun tersembunyi tetap ada, tetap wujud. Macam kita, Allah melihat tak kita? Wujud tak Allah? Wujud. Nampak tak Allah? Nampak. Tak nampak. Sama lah. Tapi jangan sama dengan Allah dengan kalimah fa'ala ni. Ya? Jadi fa'ala ni dalam kalimah fa'ala ni ada domirnya. Apa dia domirnya? Huwa. Apa domirnya? Huwa. Okey, jadi macam mana kita nak tarjim kalimah fa'ala ini? Tarjim artinya terjemahkan. Ya. Jadi fa'ala ni bila kita tukar ke dalam bahasa Malaysia, artinya dia. Dari mana kalimah dia? Sebab dalam fa'ala ni ada domir huwa. Kat mana kita kenal pasti huwa? Sebab lam ni berbaris. Saya ajar terus awal-awal. Ya, lam ni berbaris. Kalau lam ni tidak berbaris, dia bukan domir huwa. Contoh, katakanlah fa'al. Tadi berbaris kan? Sekarang sukun. Bila fa'al ini dah sukun kan? Tadi fathah kan? Faham ke tak ni? Okey. Tadi fa'ala. Kalau fa'ala, domir mustatirnya ialah huwa. Bila ini dah tukar daripada fathah kepada sukun, dia bukan lagi domir huwa. Nanti kita akan sambung dengan satu huruf lagi atau dua huruf lagi selepas daripada fa'al ini. Nanti insyaAllah. Ya, lepas daripada fa'al ni, mesti ada domir yang bersambung. Mesti. Dia tak boleh fa'al, satu hilang macam tu. Tak boleh. Okey, jadi saya letakkan balik. Baris. Jadi, dalam fa'ala ada domir huwa. Jadi, apa maksud fa'ala? Dia. Seorang lelaki. Lepas tu saya kata tadi kena mahir dia. Kena mahir seorang. Kena mahir muzakkar. Itulah tujuan saya. Sekarang baru nampak kenapa saya sebelum masuk fa'ala, saya kata mesti kenal muzakkar, mesti kenal huwa. Ingat tak? Jadi tujuannya untuk apa? Inilah dia. Ya. Tujuannya inilah dia. Jadi fa'ala ni ada baris kan? Bila ada berbaris di huruf yang terakhir, domir yang ada di dalamnya ialah huwa. Huwa ni iaitu lelaki ke perempuan huwa? Lelaki. Berapa ramai? Orang. Yang tu saya suruh mahir tadi muzakkar dan mufrad. Nampak tak? Itulah gunanya. Jadi apa maksud, apa guna saya suruh faham tadi muzakkar huwa semua tu? Untuk yang ni lah. Jadi dia seorang lelaki. Telah. Dari mana kalimah telah tu datang? Telah tu datang kerana ini fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Jadi kita terjemahkan dia seorang lelaki telah melakukan, atau dia seorang lelaki telah mengerjakan, atau dia seorang lelaki telah membuat. Jadi kalimah fa'ala boleh diterjemahkan dengan telah melakukan, telah mengerjakan, telah membuat. Maksud yang sama. Sebab tu dalam Quran sekejap-kejap kita tengok melakukan, tidak membuat, tidak mengerjakan. Sebab yang the most important, yang paling penting maksudnya sama. Okey? Okey, kalau fa'ala dia seorang lelaki telah melakukan atau telah membuat atau telah mengerjakan. Mana kafara? Dalam kafara ada domir apa? Dalam kafara ada domir apa? Huwa. Okey,
Dia seorang lelaki telah ingkar. Kufur. Ya, jadi kafara bermakna engkar ataupun kufur. Jadi dia seorang lelaki telah kufur ataupun telah engkar. Ya, dia seorang lelaki telah kufur atau telah engkar. Okey, kafara maksudnya telah kufur, ya, atau telah engkar. Jalasa telah duduk. Ya, jalasa telah duduk. Okey, dalam jalasa ada domain apa? Huwa. Ya. Jadi ma makna jalasa? Dia seorang lelaki telah duduk. Okey. Dia seorang lelaki telah duduk. Okey. Saya ambil lagi satu biar sampai pandai. Dah mula. Bila saya bagi makna, tolong tulis ya. Untuk dia punya mufradat pun sangat penting untuk kita faham. Makna dakhala telah masuk. Telah masuk. Dakhalal jannah. Dia telah masuk syurga. Alhamdulillah. Na'udzubillah kalau dakhalan nar. Dia telah masuk neraka. Na'udzubillah. Okey, dakhala. Dalam dakhala ada domain apa? Huwa. Ya, huwa tu lelaki ke perempuan? Lelaki. Berapa ramai? Seorang. Jadi, dakhala bermaksud dia seorang lelaki telah masuk. Dakhalal baita. Ya, dia telah masuk rumah itu. Dakhalal baiti. Dia telah masuk rumah saya. Dakhala baituka. Dia telah masuk. Dakhala baitaka. Dia telah masuk rumah kamu. Jadi daripada maksud ayat kita boleh bina ayat. Daripada kalimah yang kita faham boleh membina ayat. Sebab tu bila kita baca Al-Quran, memang luar biasa bila kita faham. Bila kita faham, kita rasa seronok macam tak nak berhenti, nak lagi. Sebab itulah orang baca Quran boleh 2-3 juzuk, kita baca Quran 2-3 baris. Kenapa? Sebab kita tak rasa kenikmatan membaca Al-Quran. Okey, kafara, jalasa, dakhala, qara'a. Mana qara'a? Dia seorang lelaki telah membaca. Dia telah membaca. Qara'al Quran. Mana qara'al Quran? Baca Quran. Ya, dah baca dah? Dan Alhamdulillah. Qara'al Quran. Dia telah membaca Al-Quran. Nampak? 2 kalimah jadi 1 ayat. Ya. 2 kalimah jadi 1 ayat. Okey. Lagi. Biar sampai banyak-banyak ni boleh? Dapat berapa dah? 1 bahid dan talasa apa dan 4 kalimah. Okey, seterusnya. Tobako. Nama dia Tobako. Orang perempuan ni hadir. Nama dia Tobako. Tapi ni lelaki lah sebab tak ada tanda perempuan. Memasak. Dia telah memasak. Tambahan, tak bawa dompet lah. Dia seorang lelaki telah memasak. Samaka. Dia telah masak ikan itu. Bahal aruzza. Dia telah masak nasi. Buatlah apa-apa pun. Okey. Mana tabakha? Ini kha ya. Tabakha. Dia seorang lelaki telah memasak. Suami saya lagi masak. Sebab saya tak sempat masak. Okey, lagi? Apa di belakang lah? Lagi, saya ambil kalimah yang sama baris. Sakana. Sakana. Kataba. Mana sakana? Sudah tinggal. Sakana berarti dia telah tinggal. Sakana dia telah tinggal. Dia telah tenang pun boleh dengan kalimah sakana. Ya. Lelaki ke perempuan ni? Lelaki.
Okey, tadi siapa sebut? Kataba. Mana kataba? Dia telah menulis. Menulis. Nampak? Semuanya adalah daripada badan fa'ala. Okey. Jadi berapa mufradat dah dapat hari ni? Kafara, dia telah kufur, na'udzubillah. Jalasa, dia telah duduk, lelaki ya. Dakhala, dia telah masuk. Qara'a, dia telah membaca. Tabaqa, dia telah masak. Sakana, dia telah tinggal. Kataba, dia telah menulis. Dah banyak dah tu. Okey, daripada wazan mana ni? Wazan mana asalnya? Fa'ala. Fa'ala. Okey, last. Nasara. Mudah-mudahan kita jadi kalimah. Dia telah melihat. Nasara. Mana Nasara? Tak ingat Nasara, ingat golongan Ansar. Menolong. Menolong. Kalau Nasara baru melihat. Nasara, ya, buat Nasara, Nasara, dia telah menolong. Dia telah membantu. Ya, jadi Nasara, dia telah menolong, dia telah membantu. Okey, lagi sekali saya tanyakan semua ini atas wazan apa? Fa'ala. Untuk mengangkatkan mu'annas, untuk bilangan berapa? Mufrad. Semua ni di dalam kalimah yang tertulis ini ada domer mustatir. Apa domernya? Wah. Semua dapat tak ni? InsyaAllah. Semua dapat tak? Pengajar dapat tak? Ya. Okey. Okay, kalau dah dapat, saya Adam. Ustazah, ini kepada 3 suku kata ya? Bukan 3 suku kata, 3 huruf. 3 huruf. Oh, 3 huruf. Daripada wazan sulasi mujarrad. Daripada wazan apa? Sulasi mujarrad. Panduan. Mana? Lepas daripada fa'ala, kita masuk wazan yang kedua. Wazan yang kedua disebut fa'ila. Okey? Fa'ila sama juga. Di dalamnya ada dhamir mustatir, iaitu huwa. Fa'ila. Ya? Okey, nampak? Ada wazannya, tolong ingat betul-betul. Tadi baris atas, ini baris bawah. Okey, apa yang tersembunyi? Dhamir huwa. Tetap dhamir huwa. Okey, ambil contoh yang lain. Apa contoh kalimah yang lain yang menggunakan wazan yang sama? Syariba. Minum. Dia seorang lelaki telah minum. Ya, betul. Syariba. Nampak? Fa'ila. Syariba. Sama tak wazannya? Sama. Saya sebut wazan, artinya baris yang sama. Huruf yang berbeza, baris yang sama. Nampak? Ini fa'ila. Ini shin ra ba. Tapi barisnya sama tak? Sama. Okey, ma mana syariba? Dia seorang lelaki telah minum. Ya? Kalau nak kata dia seorang lelaki telah minum teh macam mana? Syariba asyai. Syariba asyai. Kita naik kapal terbang kan dia tanya. Dia tanya kita, ya, nak
syai ke, nak qahwah ke, lagi nak apa lagi ditanya gitu. Asir ke, jus, dan sebagainya. Okey, ini mengguna wazan fa'ilah. Lagi hasibah. Hasibah. Mana hasibah? Hasibah. Hisab. Mana hasibah? Hisab. Mana hasibah? Hasibah nas. Menghitung. Mengira, menghitung, menghisap. Hasibah nas. Manusia tu memang kerjanya menghitung aja kan? Menghitung harta. Bukan dia menghitung hari berapa pagi lagi abang rezekikan aku dapat hidup ni, kena belajar betul-betul. Kena faham betul-betul baca Al-Quran. Hartanya saja dihitung. Ayat Al-Quran. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addadah. Lepas tu yahsabu anna malahu akhlada. Ingat kalimah tu. Jangan ingat. Ni dah kawin-kawin ni tak tahu berapa hari rezeki dapat hidup, dapat belajar lagi. Kalau lah ini belajar yang terakhir, jadikan rezeki dengan penyebab asbab. Asbab yang terakhir ini kita menuntut ilmu. Allah redha kerana semalam saya bacakan hadis. Semalam sampai tengok YouTube dan FB saya ajar semalam. Bukan saya ajar, Allah yang ajar. Saya baca hadis semalam kan? Tak tengok lah tu. Tak tahu tu. Nabi duk bagi tahu orang yang duduk dalam majlis ilmu ini dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita duk kata ni kami duduk dalam majlis ilmu ke? Ya. Kita duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu walaupun kita duduk kat rumah seorang-seorang pun kena berwuduk, kena menutup aurat, itu adab menuntut ilmu. Jangan duduk seorang lah, taklah terlentang terterak, jangan. Bila menuntut ilmu, jaga adab. Nak barakah, berwuduk, menutup aurat. Okey, seterusnya. Apa lagi daripada kalimah hasibah? Dia telah menghitung, dia telah mengira dan sebagainya. Bashira. Alimah. Apa makna alimah? Ilmu. Apa makna alimah? Berilmu. Mengetahui. Dia telah mengetahui. Dia telah mengetahui. Dia telah berilmu. Alimah, dia telah mengetahui. Dia telah berilmu. Lelaki ke perempuan ni? Lelaki. Lagi? Apa lagi kalimahnya? Bashira. Lagi apa kalimah? Bashira. Basira. Mana basira? Pandai, bagus. Alhamdulillah. Dia telah melihat. Dia telah melihat. Okey, orang lain? Lagi? Sami Allah. Sami Allah. Tak dengar. Apa dia? Sami Allah. Sami'ah. Sami'ul alim. Sami'ah. Sami'ul alim. Nazira. Jami'ah. Wa huwa sami'ul alim. Surah Al-Anbiya. Wa huwa sami'ul alim. Itu bukan fa'il. Wa huwa sami'ul alim. Itu isim mubtada khabar. Tapi saya tukarkan menjadi fa'il. Terima kasih Tuan Haji. Saya tukarkan kepada fa'ilnya. Apa kalimah fa'ilnya? Hari-hari kita sebut Sami'ah. Kita sebut daripada rumah kepada i'tidal. Kita sebut apa? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Apa makna sami Allahu liman hamidah? Mana fa'il? Mana fa'ilnya? Baru belajar dah tanya fa'il fa'il. Mana dia? Sami'ah artinya telah mendengar. Allah telah mendengar. Jadi Allah tu jadi fa'il. Allah telah mendengar bagi orang-orang yang memujinya. Ya, betul. Jadi kalau Tuan Haji sebut wallahu sami'un alim, itu mubtada khabar.
Kita tukar kepada fi'il madhi. Jadilah dia kalimah alima sami'a. Tak? Alima dia telah mengetahui. Sami'a dia telah mendengar. Ya, sekali lagi. Alima dia telah mengetahui. Sami'a dia telah mendengar. Lagi apa kalimah yang wazan fa'ilah? Fiha khalidun. Ha? Fiha khalidun. Itu isim sah. Isim Tuan Haji. Nazira. Isim saya sudah belajar PL lagi ni. Fiha khalidun. Ya, mereka kekal, orang-orang yang kekal di dalamnya. Sama ada di dalam syurga atau di dalam neraka. Ya Lisa. Ya Lisa. Ya. Ya Lisa. La. Ya Lisa. La Ya Lisa. Betul-betul. La bisa. La bisa. Mana la bisa? Dia telah bermain. Itu la'ibah sayang. La bisa. Telah bisa telah pakai. Dia telah itu labasa. Ni labisa tinggal sama dengan sakana tadi. Okey. Okey, yang sebut la'ibah tadi betul. Lin naziri. Lin naziri. La'ibah. Ma mana la'ibah? Dia telah bermain. Main. La'ibah. Dia telah bermain. Pada wazan mana? Fa'ilah. Jadi banyak tak kita dah dapat hari ni? Banyak. Banyak. Cuma amal atau tidak je lah kadang. InsyaAllah. Lahafizun. Boleh? Lahafizun. Ah, Syara. Lahafizun. Mama melihara. Hafizun. Hafizah. itu isim. Jangan buat isim. Saya suruh buat fi'il. Masya Allah. Lin nazirin. Hafizah. Hafizah. Boleh. Hafizah. Nak jadikan dia punya fi'il. Hafizah. Ya kulu. Ya kila. Ya Apa kulu. dia? Ya kulu. Yakulu. Itu yakulu fi'il mudhari'. Kalau nak jadi fi'il madhi, akala. Itu wazan Akala. fa'ala. Itu wazan fa'ala. Tengok Faris. Kalau akala sama dengan ni. Fa'ala. Akala ni wazan dia. Fa'ala. Sekarang kita dah pergi fa'idah. Jadi huruf kedua mesti baris Bawah. La'ibah tu dia telah bermain. ya betul. La'ibah dia telah bermain. Nazila. Ya. Nazila. Bukan nazila. Nazala. Nazala juga. Apa? Kita boleh Cuba. Nazala. Dia wazan fa'ala. Mana nazala? Zuzila. Nurul. Ya. Zuzila. Zuzila. Ikut wazan ni. Jangan sebut tak ikut wazan. Saya kata ikut wazan ni. Wazan 3 huruf. Yang pertama ni fa'ala. 3 baris atas. Yang kedua ain baris bawah. Contoh tadi nazala. Tu atas wazan ni fa'ala. Nazala dia telah turun. Menurunkan. Nurul. Dia telah turun. Bukan turunkan. Kalau turunkan tu fi'il amar. Okey. Nazala dia telah turun saja. Turun. Nazala nun mesti balik belakang. Kholika. Tadi dah habis dah fa'alanya. Kholika. Nazala nun zal yang gigi bawah huruf tu ke gigi kacip sebelah bawah. Nazala. Kalau zal bawa ujung di lidah. Okey. Nazala nun zal la. Nazala dia telah turun. Ya. Okey. Habis dah fa'ilahnya dah banyak dah tu. Ya. Dapat ke tak ni sekali lagi? Labisa, la'iba, syariba, hasiba, alima, sami'a. Okey, ni adalah dari wazan fa'ilah. Okey, al-akhir kita masuk wazan
fa'ula. Okey, fa'ula ni tak banyak sangat. Wazan pada depan tak banyak. Contoh wazan yang menggunakan fa'ula, kalimah yang lain tapi wazan yang sama. Contoh apa dia? Karuma. Apa makna karuma? Dia telah Keramat. mulia. Dia telah mulia. Lagi? Kaburo. Ya, apa makna kaburo? Setelah kufur. Bukan. Kaburo. Besar. Jadi bolehlah dimaksudkan dengan kaburo ini adalah kalimah yang memberi maksud macam sombong lah macam tu ya. Takbur ya. Kaburo. Ada lagi? Kafuro. Kafuro. Tak ada. Safaro. Ya. Safaro. Tu bermusafir. Kapuro tak ada. Kaparo ya ada. Ya. Okey. Safaro dia telah bermusafir. Okey, dia telah Saburo. Sabar. Dia tak ada saburo. Saburoh ada papan hitam. Itu isim. Ya. Okey, jadi inilah di antara kalimah-kalimah yang kita belajar daripada wazan fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Saya dah ambil beberapa kalimah yang berbeza menggunakan wazan yang sama. Okey, untuk huma cuma tambah di hujungnya alif. Untuk huma, ingat tadi huwa kan? Jangan keliru lagi. Untuk huma tambah di hujungnya huruf apa? Alif. Tambah saja lepas lam ni dengan alif. Okey. Kalau fa'ala tambah apa? Alif. Fa'ila. Di sini fa'ula. Ya. Ambillah kalimah yang tadi. Ya, buat saja macam ni. Okey, makna fa'ula, mereka berdua. Mana mereka berdua? Pada huruf alif. Jadi bukan alif. Alif. Ya, alif. Jadi alif ini untuk musanna. Jadi musanna tu kata ganti nama yang disebut dengan huma. Jadi alif ini adalah domir bagi huma. Faham betul-betul? Kalau tak ada alif tadi, dia guna baris atas. Baris atas untuk domir huma. Baris atas untuk domir apa? Huma. Apa dengan alif? Bila alif ni merujuk kepada bilangan dua. Jadi dua ini domir bagi huma. Domir bagi apa? Huma. Ma makna huma? Mereka berdua. Jadi ma makna fa'ala, fa'ila, fa'ula, mereka berdua. Telah melakukan. Mereka berdua telah melakukan. Okey, tadi kita ambil kalimah kafaro tadi kan? Jadi kafaro. Nampak ada alif dah ni? Ada alif dah kan? Jadi sekarang berapa orang yang kufur ni? Mereka berdua telah kufur. Ya, tadi lepas tu kalimah jalasa kan? Jalasa.
Mereka berdua telah duduk. Mana alif ini adalah domir bagi Huma. Ya, ingat alif ini adalah domir bagi Huma. Ma makna Huma? Mereka berdua telah duduk. Okey, untuk Hum Waw alif. ya, kita sebut jalasu. Kita sebut apa? Jalasu. Ya, okey. Sekarang, okey, saya ambil tadi jalasa. Tinggal dulu tak. Ini saya dah termasuk home pula. Silap. Ya, dah termasuk home. Sedangkan saya nak buat yang dua je kan? Jalasa, mereka berdua telah duduk. Lagi apa tadi kita ambil kalimah? Kata ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahirabbil alamin. Yang baik dari Allah, yang kurang tu dari saya. Mohon ampun dan maaf. InsyaAllah kalau nak buat tambah baik, mungkin boleh masuk dalam grup. Bagi tahu saya nak macam mana nak tambah baik. Okay, itu sahaja insyaAllah. Kita jumpa lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.